Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana memberikan peluang, memberikan nikmat kesihatan, nikmat Islam, nikmat yang masih lagi dapat kita rayakan pada hari kemenangan kita hari ini, hari raya yang ke berapa? 5. Hari raya kelima. Okey, selamat hari raya. Maaf zahir dan batin saya ucapkan kepada semua follower saya, Fahmi Ramli, di live saya. Hari ni petang ni saya buat live, dah lama tak buat live. Bukan sebab apa, biasanya sebelum ni kita buat live sebab kita ada kelapangan waktu. Tapi biasalah bila dah sebelum ni kes dah berjalan, tu saya kata dulu, bila start PKP saja dia akan ada banyak masa kena tumpukan kepada kes. Kes di mahkamah dan sebagainya. Tapi nak jadi cerita sekarang ni, kes kita pun dah banyak ditangguh oleh pihak mahkamah disebabkan peningkatan kes COVID dekat Kedah, dan kita tak tahu bagaimana keputusan dekat Pulau Pinang lagi setakat lah ni. Cuma apa yang saya boleh katakan, kes dekat Kedah dah kebanyakan kes perbicaraan ditangguh dan ada sebutan juga ditangguh dan sebagainya. So kita mendoakan supaya supaya diangkat segala kesukaran untuk orang-orang yang nak mendapatkan perintah daripada mahkamah ni berjalan dengan baik. Okay? Jadi yang paling penting apa yang saya nak pesan adalah tolonglah kita stay kat rumah, tak payah pergi jauh dan sebagainya. Okay? Kalau tak ada isu apa semua tu, tak payahlah kita nak pergi bergerak ke mana-mana, especially kita nak merentas negeri. Tadi saya terkejut juga bila saya pagi ni saya tengok ada satu gambar viral hari ni kan, bagaimana panjangnya jam daripada Lebuh Raya Karak tu kan. Kalau kita tahu Lebuh Raya Karak ni lebuh yang menghubungkan antara Kuala Lumpur, Selangor ni dengan pantai timur kan. Jadi kalau orang pantai timur ni dia nak balik masuk ke Selangor ni, dia kena melalui Lebuh Raya Karak tu. Terkejut punya panjang. Itu gambar lah kita tengok kan. Sekarang ni zaman kita boleh tengok gambar. Punya panjang. Yang tu yang kita pelik ni. Sebab yang ni lah punca yang menyebabkan kes-kes ni naik dan sebagainya. So terutama mereka yang duduk dekat Selangor dan juga Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan sebagainya ni, saya doakan anda semua dalam keadaan yang selamat. Okay? Dan apa yang penting sekarang ni adalah saya nak berkongsi cerita tentang perasaan saya sendiri. Bila kita terbaca, bila kita kongsikan, siapa yang ada tengok dekat saya punya page, saya baru paste tadi, saya minta saya punya staff untuk postkan satu cerita, bagaimana satu perkongsian yang diberikan oleh seseorang yang kita kreditkan tersebut. Ni kisah benar yang mana kematian seorang isteri di pagi Syawal. Syawal yang ke berapa? Syawal yang kedua. Hari raya kedua meninggal. Yang ni yang saya nak tekankan. Hari ni kita dah tak boleh main-main dah perkara ni. Kita kena tekankan kepada wanita-wanita. Walaupun perempuan, siapa yang baru join untuk Facebook saya ni, selamat datang, selamat berkenalan. Saya Fahmi Ramli, peguam syar'i yang banyak mengendalikan kes rumah tangga. Walaupun saya peguam syar'i lelaki, okay, tapi bab isu berkenaan dengan hak wanita ni, saya selalu tekankan. Kebanyakan yang menjadi permasalahan disebabkan wanita ni dia kurang peka dan dia kurang ilmu, dia kurang arif tentang hak dia. Okay? Itu perkara biasa yang mana saya istiqamah daripada dulu. Daripada saya first time buat live sampailah ke hari ini, saya duk berkongsi tentang wanita, hak wanita dalam rumah tangga. Dan apa yang saya nak sekarang ni adalah saya nak bantu kepada mereka, wanita-wanita yang mana digantung tak bertali. Okay? Yang mana gantung tak bertali tu untuk dia tahu, dia cakna, dia faham tentang hak dia. Okay? Tapi sebelum saya nak berletiak panjang ni, saya nak minta respon dulu.
Okay, saya nak minta respon kepada semua yang menonton pada petang ni. Boleh tak bagi tahu kepada saya bagaimana situasi line anda sekarang? Nampak saya ni jelas ataupun tidak? Okay, sangkut-sangkut ataupun tidak? Okay, saya nak anda semua boleh tak bagi respon sekejap. Okay, dan kalau boleh tolong bagi tahu clear ke tak clear ke. Alright, kalau clear bagilah berapa bintang, 5/10 ke 10/10 ke. Okay, supaya kita dapat jelas. Dan yang keduanya, saya nak minta kepada yang menonton ni, tolong tekan butang share. Kalau boleh tekan share tu, tagkan kepada kawan dia. Okay, lagi ramai lagi bagus. Dan kalau boleh kawan tu bukan kawan lelaki, kalau boleh kawan tu kawan perempuan. Sebab ada satu pepatah, dia menyatakan kalau kita memberikan ilmu kepada lelaki, kita hanya akan mendidik lelaki tersebut. Tapi kalau katalah kita mendidik wanita, kita akan mendidik seluruh dunia. Dia punya pepatah tu macam besar sangat kan. Sebab apa? Sebab bila kita didik seorang wanita, dia akan didik kepada anak dia, dan dia akan didik kepada orang-orang yang lain di sekeliling dia. Kalau lelaki, kalau kita mengajar, dia hanya akan dekat dia sahaja. Sebab lelaki ni dia kurang bercakap untuk sampaikan benda ni. Okay, jadi saya nak anda semua tolong kita ambil perhatian perkara ni. Benda ni dah bukan jadi benda main-main dah. Alright, sebab masalah mental sekarang ni adalah masalah yang sangat tinggi. Dan disebabkan masalah yang sangat tinggi inilah yang menyebabkan kita perlu sediakan platform kepada anda semua yang bergelar wanita, supaya anda tahu tentang hak anda sebagai seorang isteri. Kita sebagai orang awam, kita dah tak sanggup tau sebenarnya. Walaupun saya seorang pegawai syariah, saya tak sanggup dah nak dengar cerita yang mana seorang wanita mati kena pukul, wanita yang kena tinggal dengan suami, wanita yang tak tahu apa dia nak buat bila suami dia tak ada dan sebagainya. Come on. Okay? Ini bukan masanya untuk anda kata tak tahu dah. Sekarang ni platform ni adalah lebih luar daripada batasan yang mana kita boleh dapat directly segala maklumat. Okay? Kalau anda tak percaya dengan saya, tak apa. Okay? Dengar dulu. Sebab yang ni adalah satu perkara yang kita tak boleh biasakan benda ni menjadi normal. Okay? Sebab kalau kita tak bertindak sekarang, bila lagi? Okay? Sebab isu berkenaan dengan rumah tangga ni bukan isu yang main-main dah sekarang. Sama macam isu Palestin dan sebagainya. Ini adalah merupakan isu kekejaman dalaman yang berlaku. Kita tak mahu anda semua, khususnya wanita ni, terbabit dengan isu-isu yang sebegini. Okay? Tambah-tambah kalau boleh anda tekan share kepada kawan-kawan yang mana ada isu digantung tak bertali yang kena pukul sebagainya, lagi bagus. Dengar. Dengar apa yang saya nak sampaikan. Dia lebih kepada beletiak sikit, tapi tak apa. Sebab saya percaya ramai orang yang dia dah ikut saya lama ni, dia suka dengar saya bercakap. Dia juga suka dengar saya beletiak. Sebab dalam saya beletiak tu, saya memberikan pengetahuan, saya berkongsi pandangan tentang kenapa wanita yang digantung bertali ini perlu ambil kesedaran. Dan apa yang dia perlu tahu sebagai hak diri dia sebagai seorang isteri. Okay? Alright. Perempuan semua, isu berkaitan dengan pukul seorang isteri ni bukan merupakan isu yang kita boleh ingat satu perkara yang boleh diambil mudah. Kita perlu tahu hak kita sebagai seorang isteri. Hak kita sebagai seorang isteri adalah mesti dilayan dengan cara yang baik. Seorang suami, dia mesti melayan isteri dia dengan cara yang baik. Macam mana? Cara yang baik tersebut dijelaskan, dia mesti tahu bahawa hak untuk dia mendapat nafkah. Nafkah isteri tu dulu. Kadang-kadang orang ni, dia tak tahu apa hak dia untuk terima sebagai seorang isteri. Dan dia rasakan bila dia kahwin tu, tak apalah, awak bagilah apa pun. Tak bagi pun tak apa, saya pun ada kerja saya. Kadang-kadang isu yang macam ni lah yang menyebabkan orang ni, dia tak tahu bahawa perkahwinan ni sebenarnya dia perlu terima nafkah. That's why ada setengah orang tak kisah tak apa, yang penting aku kerja, aku boleh tanggung nafkah. Jadi dia biar dalam tempoh yang lama tersebut, baru dia buat tindakan, baru dia kata, selama ni rupanya aku tertipu. Okay? Aku yang duk tanggung makan minum dan sebagainya. Kadang-kadang kan kita tertanya-tanya juga, masa nak kahwin dulu ni, mereka ni belajar kat mana? Faham tak?
masuk kursus kahwin dulu tu tidak ke? Ataupun pejabat apa ataupun kursus kahwin tu depa tak pi ke? Ataupun depa rasa macam benda tu tak penting. Kadang-kadang kan benda yang macam ni lah yang saya tertanya-tanya keberkesanan tu. Sebab isu berkenaan dengan selepas perkahwinan ni, kadang-kadang orang ni dia tak tahu yang dia perlukan benda yang macam ni. Dia perlukan perubatan, dia perlukan dilayan cara yang baik, dia perlukan untuk disediakan makan minum walaupun dia bekerja. Okey? Yang ni lah yang kita nak bagi tahu kepada anda. Hak seorang isteri yang pertamanya untuk menerima nafkah. Nafkah ni dia bukan wang ringgit. Okey? Dia bukan wang ringgit. Nafkah ni adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan perubatan. Okey? So, benda ni mesti dijaga, diberikan, ditunaikan oleh seorang suami. Kalau seorang suami ni dia kata, awak kerja, awak belilah makan minum kat tempat kerja awak sendiri, guna duit awak sendiri. Tu suami yang tak bertanggungjawab. Okay? Saya boleh katakan directly, yang tu suami yang tak bertanggungjawab. Kalau ada orang yang nak lawan bagi tahu kata tak betul, silakan. Okay? Sebab jelas bila seorang isteri tu dinikahkan kepada seorang suaminya, maka tanggungjawab seorang suami itu mesti memberikan makan dan minum. Okay? Kalau kata tak boleh nak masak, tak boleh nak beli barang dan sebagainya, kena bagi duit. Kadang-kadang orang zaman sekarang ni yang mana isteri bekerja, bila isteri bekerja dia rasa tak apalah, awak tanggunglah makan minum awak sendiri. Jadi buat apa kahwin? Sebab kahwin ni mengajar untuk seorang suami ni memberi tanggungjawab. That's why kalau kata kita tak boleh nak beli barang dapur, nak masak sebagainya, bagi dalam bentuk wang ringgit. Tapi kadang-kadang bila kita tak mengambil tahu, kita tak tahu tentang kepentingan benda ni, inilah yang berlaku dalam situasi rumah tangga. Permulaan kepada keretakan rumah tangga, saya boleh katakan banyaknya berpunca disebabkan kegagalan suami untuk faham apa tanggungjawab dia sebagai suami menyediakan nafkah tersebut. Okey, yang tu satu sudut. Satu sudut lagi pula, bila isteri ni dia tahu, dia tahu tentang yang tu perlu, tapi dia buat tak apalah. Saya bantulah sikit. Kadang-kadang niat isteri ni mungkin dia nak bantu. Dia kata, tak apalah sebab awak baru nak dapat kerja. Tak apa, kita bina hidup sama-sama. Bila dia macam tu, lama kelamaan bila kita tak pernah pun timbulkan. Kita tak pernah pun timbulkan kata yang ni sementara sahaja. So benda tu dia akan menjadi kebiasaan. Akhirnya apa yang berlaku, dia akan menyebabkan seorang wanita ni terpaksa tanggung selama-lamanya. Dalam tempoh yang lama. Bila dalam tempoh yang lama tersebut, suami ni dia rasa macam, yang tu memang tanggungjawab dia lah. Benda ni berlaku kat macam mana perempuan? Benda ni berlaku selalunya dalam isu rumah. Mungkin makan minum ni kadang-kadang boleh lagi kan, boleh lagi tolerate lah. Tapi selalunya berlaku dalam isu rumah. Contoh dia, suami ni sepatutnya dia yang kena tanggung sewa rumah. Contoh rumah sewa, dia tanggung sewa rumah, tapi untuk mengurangkan perbelanjaan dia, so isteri ni dia rasa macam willing tu untuk nak bantu. So dia kata tak apa, kita tanggung sama-sama sewa rumah. Let's say lah sewa rumah tersebut RM600, so 300. Tetapi sepatutnya boleh bantu, tak ada masalah. Cuma kita kena maklum daripada awal. Saya bantu ni dalam tempoh berapa lama? Saya dalam tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan terpulang. Janganlah anda ni tak buat perjanjian macam tu. Kadang-kadang orang ni dia rasa macam tak apa, yang ni mungkin sementara sahaja, jadi tak ada perjanjian apa-apa. Dia akan menyebabkan lelaki ni dia rasa macam tak apa, ni tanggungjawab kita bersama. Sebab saya cerita ni berdasarkan kepada situasi yang sebenar, situasi yang selalu berlaku di mahkamah bila kita nak claim kata kita yang tanggung nafkah tersebut.
Okey, so kita bagi tahu kata kita nak tanggung sementara saja. Jadi kita pun tanggung selama-lamanya. Yang inilah yang menyebabkan kepada keretakan tu bermula. Keretakan bermula tu disebabkan kita tak bagi syarat. Saya nak bantu setakat selama ni sahaja. So sewalah kawan ni. Setiap bulan kawan ni dia kena bayar. Yang ni kadang-kadang dia bermula untuk kongsi-kongsi tersebut. Akhirnya suami dah terlupa. Itu tanggungjawab untuk dia bayar sepenuhnya. Kalau kata sewa tadi tu 600, sepatutnya sewa tu dibayar 600. Bukan 300 lagi. 300 tu untuk sekejap sahaja. Tapi isteri tak highlight. Saya nak bantu sekejap sahaja. Okey? Kalau kata beli. So kalau beli pun macam tu juga. Kalau katalah rumah tu dibeli atas nama bersama. Kadang-kadang kan nak lepas loan, joint loan ni, dia mudah dengan cara joint loan. Joint loan ni nampak macam kuat sikit. Tapi bila joint loan ni jadi nama bersama. So kalau nama bersama, kalau suami tu bayar juga, isteri tu pun bayar, okay, dia dikira dalam tu sebagai harta pencarian. Okay, fine lah, harta pencarian is harta pencarian. Cuma dari sudut penyediaan nafkah yang lain, bila kita beli rumah, benda-benda yang dalam rumah tu mesti suami tu yang tanggung juga. Contoh dia bil air, bil api, bil apa benda lagi lah. Sekarang ni zaman yang ada internet kot dah pasang Unify. So Unify, terpulang apa sekalipun, yang tu adalah tanggungjawab yang tak boleh dilepaskan kepada seorang isteri. Okay? Jadi banyakkan orang dia bergaduh disebabkan ini. Dia keretakan bermula kadang-kadang punca dia sebab nafkah. That's why perempuan, saya kan kalau tanya kat saya lah kan, saya nak sembang secara mudah lah kan, saya tak mau rasa macam scammer sangat lah kan. Penat scammer ni sebab saya bahasa logat saya ni logat yang pekat sikit. Banyak makan laksa. Okay. Saya boleh katakan macam ni puan, kalaulah perkahwinan ni tak diuruskan daripada awal berapa nafkah dan sebagainya, percayalah zaman sekarang ni ramai orang yang bercerai tu disebabkan pengurusan nafkah tu tak betul daripada awal. Tak ada perbincangan. Zaman dulu orang duk compare zaman dulu zaman sekarang. Orang dulu boleh je hidup 5 atlet dan sebagainya. Come on, okay? Kalau nak compare tu biar apple to apple. Kita tak boleh comparekan benda tu dengan dulu sekarang. Okay? Sebab zaman sekarang ni zaman yang mana inflasi tu tinggi. Faham tak inflasi tu macam mana? Inflasi tu macam ni, rupa mudah dia. Kalau dulu saya suka makan laksa kan. Siapa masih ingat harga laksa dulu tu? Biasa makan tak laksa yang kat dalam apa gitu? Dalam plastik. Laksa RM1, ada laksa 5 kupang. Okay? Sekarang ni laksa dia tak harga macam tu. Okay? Harga laksa sekarang ni berapa? RM4. Ada paling murah apa saya pernah tengok, 3,5. Dah beza. Okay? Yang itulah nama dia inflasi. Dia naik. Sama macam harga kopi. Kopi pun dulu kalau kata kedai kampung-kampung ni kadang 5 kupang. Sekarang ni tak ada macam tu. Okay? Jadi benda macam ni kalau kita nak compare dulu dengan sekarang, tak sama. Sekarang ni tekanan dalam bentuk kewangan ni tinggi. That's why saya akan selalu cakap, jangan ada orang kata menikah ni tak apa, menikah dulu nanti rezeki akan mai banyak. Come on. Okay? Bukannya kita nak menafikan benda yang tu. Betul, kalau menikah ni rezeki akan mai. Tapi kita kena berpijak juga atas bumi yang nyata. Bukan kita nak menafikan rezeki Allah tersebut. Kadang-kadang orang ni dia rasa tak apa, menikah dulu cerita kemudian. Dia tak ada perancangan tu. Disebabkan tak ada perancangan tu lah, akhirnya lepas menikah, nafkah tempat tinggal tunggang langgang, makan minum tunggang langgang. Jadi pula dapat anak pula berceretek sekejap, setahun, tak rancang langsung. Sedangkan dalam perubatan Islam pun disuruh merancang. Tapi sebabkan orang kita ni dia banyak percaya macam tu, so dia rasa macam tak apa, kita serah pada Allah saja. Jadilah macam cerita yang saya post bulan puasa hari tu. Baca tak artikel tu? Kalau siapa yang belum tengok lagi boleh tengok dekat saya punya page.
Okay? Yang mana saya ada post artikel, kahwin sampai 4, anak berceretek semua tu duduk dekat dalam satu rumah. Saya tak tahu macam mana keadaan. Kita hanya boleh baca dan kita bayangkan sahaja. Salah siapa? Orang akan nampak salah. Orang nak tahu Islam sekarang ni, kalau kita nak gambarkan Islam tu cantik, okay, dia pada pandangan orang, dia bukan bermula dekat pandangan kitab. Patutnya kita akan melengok apa yang Islam tu ajar. Tapi untuk nak tunjuk kat orang Islam tu cantik, dia bergantung kepada penganut dia. Nak gambarkan Islam tu cantik sekarang ni susah, sebab penganut dia pun pelik-pelik. Yang jenis tak pernah pun nak ikut, nak faham tentang bagaimana prinsip beragama sebenarnya. Asyik duk guna dalil agama, sikit-sikit kita kata tak apa, rezeki Allah, baca dalil macam-macam, ayat Quran ni. Come on. Okay, fahamkan hak anda. Anda kena tahu, kalau anda dah dalam situasi yang macam tu, tak apa. Kita tahu, kita atur bagaimana kita nak bagi betulkan perkahwinan yang betul. Tapi kalau kata anda mungkin sekarang ni dah menjadi single balik, sama ada janda ke, ataupun mungkin anak dara lagi yang menonton ni, ambil tahu, take part, take alert dekat dalam perkongsian-perkongsian yang kita berkongsi dengan anda. Sebab kalau benda ni anda tak ambil berat, insya-Allah akan jadi perkara yang sama juga macam mana orang yang lain. Sebab kita tak akan boleh jangka perkahwinan kita ni nak jadi macam mana. Kita memang boleh berazam nak bagi yang terbaik. Kita kahwin atas sebab cinta dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, cinta tak boleh beli beras. Cinta tak boleh beli ubat. Okay? Dia mesti kena ada perancangan yang nyata. Sebab kita hidup dalam dunia. Kita bukan hidup dekat dalam syurga. Dalam dunia ni, kita kena ada perancangan yang betul. Kita kena ada keazaman yang betul. Kita kena ada ilmu yang betul. Dengan ilmu lah yang menyebabkan rumah tangga tu baik. Perancangan yang baik. Itu yang sebetul-betulnya. Bukan kita serahkan 100% pada Allah SWT. Allah tak suruh semua orang bertawakal macam tu saja. Tapi Allah suruh untuk orang tu berusaha. Okay? Sebab tu kita nak bagi tahu betapa pentingnya tentang nafkah. Lepas nafkah ni selesai, tengok pula pakaian, pakaian, tempat tinggal, semua tu mesti ditanggung sepenuhnya oleh seorang suami. Tapi kalaulah suami tu gagal, yang inilah yang permulaan kepada perkahwinan tu mula menjadi retak. Sikit demi sikit, akhirnya timbullah isu pukul memukul. Saya perempuan, saya boleh katakan berdasarkan kepada kita punya pengalaman, saya berdasarkan kepada saya sendiri punya pengalaman, kes-kes yang kita handle perceraian ni, permulaan kepada isu mencarut, isu maki dan sebagainya ni, saya tengok dia bermula, kebanyakan kes dia bermula dengan isu nafkah dulu. Isu nafkah dulu. Setiap perceraian biasanya isu nafkah ni kita akan tanya dulu. Okey, contoh puan datang cerita sebagainya, kita akan dengar. Kita akan tanya, rumah perkahwinan tu rumah kat mana? Dia bagi tahu lah, rumah perkahwinan ni rumah sewa kat sini. Siapa yang bayar sewa? Okey, dia kata saya yang bayar. Suami tak bayar ke? Suami sat tak kerja, macam tu. Okay? Jadi kita akan tanya kat dia tentang nafkah. Ada juga keadaan yang mana lepas kahwin, macam mana, kat mana rumah perkahwinan, rumah duduk dekat rumah mak. Oh, jadi puan tak ada rumah ni. Tak, kami kadang-kadang sat rumah mak ni, sat rumah mak ni. So duduk berulang kat situ. Sebab tak ada perancangan untuk tahu tentang rumah perkahwinan. Sorry. Bila bercakap banyak ni, dia mula batuk. Tapi saya sihat. Okay, saya sihat. Don't worry. So, kalau ada setengah tu pula, dia kata suami bayar rumah, tapi kadang-kadang dia bayar juga sikit-sikit. So kat situ dia mungkin ada kelompongan yang dia terpaksa tanggung. Kebanyakan orang dia akan bermula kat situ. Isu pergaduhan rumah tangga
biasanya bermula dengan isu nafkah. Jaranglah kalau nak kata cerita ni bermula dengan cerita curang. Okay, saya pernah buat undian tau. Saya pernah buat undian tentang isu permulaan kepada keretakan rumah tangga ni. Majoriti yang saya boleh katakan, keretakan tu bermula dengan pengurusan nafkah. Nafkah yang tak betul dulu. Ni cerita nafkah zahir. Okay? Sehari ni orang asyik dah terbayang, kalau lelaki dia suka terbayang nafkah batin saja. Nafkah batin ni memang payahlah nak miss. Kadang-kadang orang ni, dia bergaduh bukan main. Tapi bila kita tanya, lah kan, kita tanya nafkah macam mana, nafkah zahir, okey, bagi baik dan sebagainya. Tapi dia bercerita, kata saya tak tahan, saya dah stres dan sebagainya. Okey, biar saya tanyalah, kot lah, ada isu yang lain. Ada tak? Bila last bersetubuh? Baru semalam. Ya, yang tu kadang-kadang payah nak miss. Kalau bab nafkah batin ni on point. Yang ni kadang-kadang yang ni payah. Yang ni payah sikit, melainkan kena tinggal langsung. Okey. Jadi kalau bab nafkah zahir ni tak dijaga, yang ni lah yang selalunya punca ke arah keretakan, yang mana saya percaya kalau saya boleh dapatkan tanya perempuan ni semua, perempuan setuju tak kalau saya katakan biasanya isteri ni dia akan rasa tak sayang, rasa beban, rasa macam tak puas hati bila nafkah dia ni dia terpaksa tanggung sendiri. Makan minum dia terpaksa tanggung berbulan-bulan. Siapa yang setuju? Kata setuju. Siapa setuju? Betul tak? Dia rasa macam geram, tak puas hati bila dia terpaksa tanggung makan minum dia sendiri. Pi kerja, kat tempat kerja dia tanggung sendiri. Kadang-kadang orang ni dia marah sungguh-sungguh bila dia yang terpaksa beli pampers anak aku beli, susu anak aku beli, makan minum anak pun aku kena tanggung juga. Siapa setuju? Kata setuju. Memang aku geram kalau kata aku yang kerja aku tanggung sendiri, sedangkan aku kahwin ni aku nak duduk hidup, aku nak hidup dengan tenang. Tapi kita pula terpaksa tanggung diri sendiri. Mesti ramai yang kata yang tu yang permulaan. Mulanya kat situlah. Mulanya sebab sangkut masalah nafkah tu. Nafkah ni lah punca dia. That's why kalaulah ada adik-adik kita, ada orang yang kita kenal single, dia nak kahwin, okay, ceritakan pengalaman kita. Kalau kita ada pengalaman. Kalau tak ada pun ceritakan ilmu yang kita belajar ni. Nak kahwin, tolong jangan perhatikan tentang cinta semata-mata. Okay? Come on. Berpijak atas bumi yang nyata. Yang kita nak kahwin ni bukan Nabi. Bukan Nabi. Nabi mungkin maksum. Yang kita nak kahwin ni laki biasa sahaja. Yang dia ada kesilapan yang perlu untuk ditegur terlebih dahulu. Okay? Dia mesti ada. Sebab lelaki fitrahnya mesti diperingatkan. Even saya sendiri pun macam tu. Even saya sendiri pun selalu minta untuk isteri peringatkan saya kalau ada apa-apa yang tertinggal. Sebab kita ni lelaki, dia fikir macam tu. Dia payah juga nak fikir. Dia lelaki ni, perempuan, dia fikir masalah besar tau. Masalah apa yang besar bagi dia? Masalah yang besar bagi seorang lelaki adalah fikir masalah politik. Fikir masalah Palestin, fikir masalah macam mana kekejaman, fikir masalah masalah Liverpool tak menang-menang lagi ni. Macam tu contoh. Okay, kalau dia tak dituju dengan cara yang betul, tak difikirkan, tak diperingatkan untuk tahu tentang peranan dia, yang itulah menyebabkan dia tersasar. Dia rasa macam benda tu okey dah normal, isteri tanggung dan sebagainya, so dia akan melepaskan tanggungjawab dia. So yang tu yang kita nak bagi tahu kepada perempuan semua, peringatkan kepada laki suami yang bakal nak berkahwin dan sebagainya, supaya benda ni tak berterusan. Kita tak mahu perkara tersebut berlaku. Dan kalaulah perkara tersebut berlaku kepada perempuan yang mana digantung tak bertali tersebut, inilah yang mesti kita peringatkan. Siapa nak kehidupan dia digantung tak bertali? Siapa nak kehidupan dia digantung tak bertali? Semua orang tak nak. Kalau boleh, daripada kadang-kadang kan orang suka buat keputusan ni, dia rasa macam dia tak kahwin, dia rasa macam
Sehari dia fikir apa orang akan kata. Kita banyak buat keputusan kita ni atas apa orang kata. Okay? Kita fikir sehari orang kata kita andartu lah, kita apa janda tak laku lah sebagainya. Kita banyak buat keputusan ikut apa orang kata. Sampai kan kita ada orang ni, dia terima saja dia nak kahwin. Siapa pun dia main dengan dia, okey aku terima. Dia tak semak pun latar belakang. Bukan macam ada kisah yang mana saya boleh kongsikan. Yang dia ni, seorang wanita ni, sebab dia rasa macam takut, tak ada orang nak tanggung dia. Okay? Tak ada orang nak terima dia dah. And then datang seorang lelaki ni, dia terus setuju je. Tak kira apa-apa dah, dia terima sahaja. Tak tengok pun latar belakang. Dia tahu kata lelaki ni duda sahaja. Jadi dia kata okey tak apa single, sebab ada setengah orang ni prinsip dia tak mau laki orang kan. Okey tak apa. Yang penting kata laki ni sudi terima dia. Terimalah aku dengan latar belakang apa sekalipun kamu. Itu ayat aku petang ni. Okay? Jadi dia terima, dia tak semak pun latar belakang, nak jadi cerita. Bila lepas saja berkahwin, mulalah sebulan yang pertama tu tunggang langgang. Mulalah terkejut bila ada bekas isteri tuntut nafkah anak tak bayar lagi. Ada tuntutan yang lain dan sebagainya. Kemudian ada pula tiba-tiba baru kita tahu perkahwinan yang terdahulu diceraikan sebab kena pukul. Nak jadi cerita 3 bulan lepas tu dia pun kena pukul. Orang ni kalau kata masa nak kahwin ni perempuan, mungkin pijak semut pun tak mati. Biasa kan? Biasa dengar ke cerita macam tu? Ke biasa tengok drama? Sebab nak kahwin. Tapi lepas pada tu, kita pun tak tahu. Tapi kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Takdir ni bukan, mungkin orang kata takdir ni Allah yang tentukan. Tapi sebelum takdir tu nak ditentukan, kita diberi peluang untuk memilih. Okay? Kita ada hak untuk buat keputusan yang terbaik. That's why ada tempoh untuk perkenalan, untuk kenal, untuk tahu, untuk semak terlebih dahulu latar belakang. Supaya orang ni dia tak akan salah untuk memilih. Okay? Dia tak akan salah untuk buat keputusan. Nak dijadikan cerita wanita tu sampai sekarang masih tak boleh dilepaskan. Ya, tak boleh dilepaskan sebab laki tu tak mau lepas. Laki ni dia kata sanggup, aku sanggup lawan, tak apa, aku tak akan lepaskan hang. Kadang-kadang bukan sebab sayang. Bukan sebab sayang, tapi disebabkan dia nak bagi erti penyesalan. Dendam, hati titik hitam. Titik hitam tu ada, dia tak mau lepas. Aku tak mau lepas cerai-cerai baik di isteri aku. Dengar, cerai elok lah. Backing kan main. Okay? Sebab inilah isu yang menyebabkan isteri tu digantung tak bertali situ pasal. Sebab dia tak semak dulu. Dia tak tengok dulu kemampuan. Ni boleh tak tanggung dan sebagainya. Apa tanggungan sebelum tu ni? Kenapa dulu bercerai? Kalau nak poligami, okey kita tengok. Kalaulah ada di kalangan kita, ada perempuan yang mana tak kisah kalau untuk nak hidup bermadu, so sanggup jadi isteri kedua, ketiga sebagainya, tak ada masalah sebab benda tu dalam Islam dibenarkan. Tapi Islam suruh untuk kita semak, untuk kita kenal. Tak salah, tapi kita kena tahu. Kalau tak ambil tahu tu yang salah. Tak ambil peduli, siapa mai terima dan sebagainya. Okey? Sebab kita tak mahu anda yang digantung tak bertali ni, okay, terbiar begitu sahaja. Macam tu ke? Saya tak mahu perkahwinan yang anda berlaku tu digantung tak bertali. Sebab kalau anda digantung tak bertali, jalan penyelesaian untuk anda tu mungkin mudah, mungkin juga susah. Susah sebab apa? Sebab anda nak kena naik turun mahkamah. Ya, orang yang nak bercerai, dia kena pergi ke mahkamah. Kadang-kadang orang ni kita terang kat dia, puan nak kena buat tuntutan cerai fasah ataupun cerai taklik. Tapi benda ni bukan mudah sebab kita nak tuntut dan kita kena buktikan. Okay? Kita nak tuntut fasah sebab apa? Sebab kena pukul. Jadi kita nak kena buktikan kepada mahkamah.
Sebab kita nak cerita kepada hakim, hakim bukan sekadar nak dengar cerita kita saja. Hakim nak tengok bukti. Oh tuan, saya tak ada bukti, saya kena pukul dulu, saya reda sahaja. Saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya biar je dulu pukulan. Dah kali pertama kena pukul tak buat apa-apa, kali kedua pukul tak buat apa-apa, kali ketiga pergi buat laporan polis, tapi buat laporan polis tarik balik pula. Sebab apa? Sebab kesian. Allah Rabbi. Kadang-kadang kan yang pelik sungguh ni sebab dia rasa kesian. Kesian yang saya pun tak faham kesian dekat siapa sebenarnya. Okay? Sayangkan diri tu ke ataupun sayangkan orang lain yang pukul kita tu? Faham tak? Kita ni Allah bagi pinjaman ni, rupa ni semua comel-comel loteh semua ni, bagi pinjam je kat kita ni. Kita disuruh untuk menjaga diri kita ni dengan baik. Tapi kita dibiarkan untuk diri kita ni diperlakukan seperti binatang. Dipukul, terajang, kena sepak, nafkah tanggung sendiri, tinggal tak gantung tak bertali. Dah mai gantung tak bertali, nak mai lawan pula. Nak mai lawan tak mau lepaskan cara baik, minta pula duit tebus talak. Tebus talak pula bukan minta sikit-sikit, minta pula sampai 100,000. Siapa yang pernah melalui proses di mahkamah, dia tahu ini semua adalah satu proses yang sangat beban untuk diri dia. Tapi mau tak mau dia terpaksa untuk naik turun mahkamah. Okey? Jangan sebabkan anda kesian dekat orang lain, nyawa ataupun diri anda tersebut menjadi korban. Dan saya nak mengucapkan takziah sangat-sangat kepada keluarga seorang wanita yang saya post petang ni tadi. Siapa yang belum tengok, anda boleh tengok dekat saya punya page. Kita ada kongsi daripada sebuah perkongsian yang mana kisah benar. Seorang wanita dia meninggal setelah dipukul. Saya banyak cerita tu, dia kata berkali-kali kena pukul. Meninggal pada hari raya kedua. Yang lebih tragis tu adalah meninggal dalam keadaan yang selepas dah bersalin. Bersalin. Apa bayangkanlah masa tengah baby tu ada tu kena pukul. Anak pun dah kena pukul berkali-kali. Bila tak tahulah, Allahualam, ya Allah mudahkanlah urusan dia di akhirat kelak. Itulah. Yang kesiannya tu adalah dia diceritakan, kata wanita ni dia tak mahu untuk bercerai disebabkan dia kesian kepada anak. Allahu Akbar. Saya tak faham kesian ke anak tu macam mana, sedangkan anak tu pun kena pukul dan tempoh perkahwinan. Saya percaya isu begini bukan isu perempuan tu saja, bukan isu wanita tu sahaja. Isu macam ni ramai orang yang berlaku, tapi dia ada rasa kesian dekat suami berbanding kesian kepada kat diri dia. Kalau sekali mungkinlah, okey, mungkin ada orang dia tak setuju pukul sekali tu terus nak buat terus buat laporan, okey. Ada orang dia banyak kali kena pukul, tapi saya tak setuju dia boleh bersabar. Pukul, tak dapat nafkah, dianiaya mental, fizikal ni benda yang kita tak boleh tolerate sangat. Faham tak perempuan? Kita tak boleh kompromi. Sebab matlamat untuk perkahwinan tu adalah untuk mendapat mawaddah warahmah. Mawaddah tu adalah kebahagiaan, rahmah tu rahmat. Di mana ada cahaya rahmat dan kebahagiaan tu, kalau kata berjadi macam tu, nafkah tu dengan langgang kena pukul ni. Saya kesian sangat-sangat kepada orang yang macam ni. Dan lagi kesian kalau wanita ni dah lah kena pukul, tak ada orang pula perhati. Laporan polis pun tak ada, laporan perubatan pun tak ada. Cuba anda fikir, cuba anda fikir kalau anda yang mungkin tak kena pukul ni duduk dekat situasi yang macam tu, tiap-tiap hari kena pukul ni, tapi tengok-tengok tak ada laporan perubatan, laporan polis, apa pun tak ada. Tak ada orang pun nak guide dah. Anda rasa macam mana? Kesian kan? So kesiankan kepada diri kita tu. Okay, jangan ambil ringan, jangan ambil mudah tentang gantung tak bertali ni.
Isu yang sebegini banyak peningkatannya dalam tempoh PKP daripada tahun lepas sampai ke hari ini. Cerita bab fasah ni perempuan, bab tak dapat nafkah, cerai taklik ni dah, saya boleh kata dalam bentuk yang kritikal. Kritikal sebab kita dengar banyak isu yang berkaitan dengan kematian. Yang ni cerita tentang kematian yang terbaru ni. Sebelum pada ni kita dah dengar cerita tentang seorang suami pukul isteri dia sebab failkan perceraian. Sebelum pada tu pun kita dah dengar macam tu juga. Sebab benda ni kita tak ambil berat daripada awal. Tolong fahamkan hak anda dan tolong bagi tahu kepada kawan-kawan yang mana digantung tak bertali ni dan sebagainya untuk dia tahu tentang hak diri dia. Alright? Okay. So, dah pukul dah 5.30. Alright, cukup lah panjang sangat saya boleh tiap. Okay. So, terima kasih kepada anda semua yang menonton. Saya nak minta kepada anda semua ni yang mana yang setia bersama dengan saya, tolong sampaikan video ini, pesanan ini kepada semua yang menonton, kawan-kawan yang belum lagi join dan sebagainya. Dan kalau boleh, siapa yang mana yang belum join lagi grup Telegram rasmi saya, Fahmi Ramli Official, di video ni nanti ada satu link, anda tolong klik saja link tersebut. Okay, klik saja link tu dan anda tekan join grup Telegram. InsyaAllah ada banyak perkongsian dekat situ dan kita akan lebih banyak memberikan pengetahuan kepada anda. Dan tolong biarkan diri anda ni dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan rumah tangga. Sebab saya nak bantu seramai mungkin wanita-wanita yang mungkin digantung tak bertali untuk dia faham tentang hak diri dia. Okey? Dan tolong sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan yang mungkin ada di dalam situasi tersebut. Dan insya-Allah kita sama-sama doakan supaya diri anda dan diri kawan-kawan kita yang lain dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Okey? Alright, itu saja. Eloklah 5.45 dah. Dan beletiak hari ni. Okey, alright, insya-Allah kita jumpa lagi. Esok saya ada kes pagi, petang mungkin tak sempat kot. Kita tengok macam mana. Kita akan jumpa lagi. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang join, yang komen, yang share dan sebagainya. Terima kasih. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Saya doakan anda semua panjang umur, murah rezeki dan sebagainya. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.